Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Salam sejahtera diucapkan kepada semua pelajar yang dikasihi sekalian. Pada hari ini kita akan tengok pada topik yang kelima. Pada pagi ini, pada hari ini, sesi pertemuan pada hari ini kita akan tengok topik yang kelima, iaitu pembinaan peradaban majmuk di Malaysia bagi subjek, bagi kursus uh, penghayatan etika dan ketamadunan. Jadi pastikan yang ada di sini ialah pelajar yang mengambil kursus ini, dan juga topik yang kita akan bincangkan pada hari ini ialah topik yang kelima, pembinaan peradaban majmuk di Malaysia. Jadi ini ialah sedikit orang kata abstrak ataupun sedikit sinopsis apa yang dimaksudkan dengan peradaban majmuk di Malaysia. Ia bermaksud gabungan daripada beberapa peradaban besar dunia yang bergaul dan tergarap melalui perjalanan sejarah di alam Melayu. Pembinaan peradaban ini didahului oleh peradaban pribumi alam Melayu, kemudiannya diikuti peradaban Asia, termasuklah India, China, Timur Tengah, dan seterusnya peradaban Barat. Jadi kursus kita ini ialah kursus penghayatan etika dan ketamadunan dan peradaban. Jadi apa yang kita nak bincangkan di sini ialah bukanlah pada aspek etika yang sebelum ini kita bincangkan, tetapi pada aspek yang lebih luas, pada aspek yang lebih besar, iaitu peradaban ataupun ketamadunan. Jadi kita sedia maklum bahawa tamadun di atas muka bumi ini banyak, dan juga di alam Melayu ini diserap melalui tamadun-tamadun yang lain. Seperti mana yang dimaklumkan tadi, tamadun peradaban Asia, peradaban pribumi alam Melayu, dan juga peradaban Barat. Jadi ada tiga sudut yang dimasukkan, maka dinamakan sebagai majmuk. Akhirnya peradaban ini disambut oleh peradaban globalisasi yang merupakan kasukan pelbagai punca peradaban tanpa sepadan melalui jaringan digital yang kompleks. Dan juga akhir daripada kemuncak daripada tiga penjuru ini ada satu lagi, peradaban globalisasi apabila kita hidup dalam kecanggihan sains dan teknologi. Okey, baik. Kita teruskan dengan slide yang seterusnya. Okey, pada hasil pembelajaran dan objektif pada kali ini ialah memahami proses pembinaan negara bangsa Malaysia melalui kepelbagaian peradaban. Kemudiannya hasil pembelajaran menghuraikan proses pembentukan negara bangsa di Malaysia, menganalisis negara bangsa Malaysia dari perspektif peradaban. Okey, para pelajar yang dikasihi sekalian, cuba tengok di hadapan. Kita ada peta minda, mind mapping di depan, bagaimana diklasifikasikan sebagai peradaban majmuk. Bukan masyarakat majmuk, bukan etika yang berkonsepkan majmuk, tetapi peradaban majmuk. Jadi yang pertama dia nyatakan di sini bahawa ia mestilah ada sejarah sosial. Sejarah sosial ni maksudnya bagaimana ia terbentuk secara majmuk. Maksudnya dari sudut ekonomi ke, dari sudut politik ke, dari sudut kemasukan orang asing ke, dan lain-lain lah. Yang kedua, ia juga mempengaruhi bangsa dan juga negara. Apabila kita sebut sahaja peradaban majmuk, dia mesti melibatkan bangsa dan negara. Sebab tidak ada bangsa maka tidak ada peradaban. Tidak ada negara maka tidak dinamakan sebagai peradaban. Jadi melalui bangsa yang mempunyai peradaban majmuk, di situlah orang kata diidamkan bangsa idaman. Maksud apabila bangsa itu mempunyai peradaban yang tinggi, maka ia dinamakan bangsa idaman. Sehinggalah membentuk kepada negara bangsa. Maksudnya bangsa yang mengikut tata cara negara yang ditetapkan. Okey. Kandungan kursus ini iaitu yang pertama sejarah sosial, pengaruh peradaban dunia dalam pembinaan negara bangsa. Yang kedua, konsep negara dan bangsa. Ketiga, konsep dan pembentukan negara bangsa dalam acuan Malaysia, kepelbagaian adia bangsa idaman dan perbahasan. Okey, jika para pelajar lihat di hadapan, sejarah sosial mempunyai pengaruh dalam peradaban dunia dalam pembinaan negara Malaysia. Jadi secara sosial kita tak boleh nak pisahkan. Sebab apa kita perlunya mempelajari peradaban, sebab apa kita perlunya mempelajari ketamadunan, kerana ia satu perkara yang melibatkan sejarah sosial. Dan juga sejarah sosial ini penting supaya kita tidak mengulangi kesilapan yang lepas.
dan juga kita mengekalkan ciri-ciri yang bagus, ciri-ciri yang positif. Okey. Sejarah di alam Melayu kita ada beberapa peradaban, iaitu peradaban pribumi alam Melayu. Okey, pribumi alam Melayu ini maksudnya sebelum daripada adanya orang kata kecanggihan, sebelum adanya era-era yang bertamadun yang tinggi, dia duduk dalam keadaan contohnya dalam keadaan dalam gua ataupun dalam hutan, buat rumah secara orang kata tidaklah begitu proper, biasa-biasa sahaja, tu dimasukkan dengan pribumi. Okey, yang kedua peradaban Asia, India, China dan Timur Tengah, dan juga peradaban barat, dan juga akhir sekali peradaban globalisasi. Dalam masa yang sama, kita ada juga peradaban beridentitikan Malaysia, iaitu setelah kemerdekaan 1957 terbentuklah negara Malaysia, bangsa Malaysia, dan juga kita akan membentuk pembinaan negara dan juga pembinaan bangsa. Gabung daripada itu barulah negara bangsa. Okey, ini dia perkembangan sejarah alam Melayu. Saya rasa semua dah maklum, zaman prasejarah, zaman protosejarah, zaman persejarahan, zaman sejarah moden. Kemudian imigrasi dan teknologi. Slide ni kamu dah ambil ke belum? Dah baca ke belum? Saya tak pastilah. Saya rasa belum lagi kan? Tapi ada yang kadang-kadang yang dah tengok kan? Okey, baik. Okey, ni secara brief lah. Saya rasa semua dah tahu pada kelas-kelas lepas pun saya rasa dah ada dah ni. Okey, perkembangan sejarah alam Melayu. Bagaimana zaman prasejarah, Paleolitik, Mesolitik, Neolitik dan juga zaman logam, gangsa besi lah. Kemudiannya zaman protosejarah kita ada kerajaan yang terawal di alam Melayu. Langkah Sukar Kedah Tua, zaman persejarahan ketika mana adanya penjajahan, zaman sejarah moden selepas daripada kemerdekaan. Okey. Bila kita sebutkan peradaban globalisasi, maknanya global, era dunia tanpa sepadan. Global, globe tahu kan? Bumi yang bulat itu kan. Globalisasi ialah era dunia tanpa sepadan. Ia telah memungkinkan berlaku interaksi dan jaringan peradaban merentasi benua dan sempadan negara menerusi yang pertama, pemodenan dalam pelbagai bidang kehidupan. Jadi mungkin sebelum ini tidak ada kemodenan. Kamu sebelum ni belajar secara face to face, kamu belajar di dalam kelas, tidak ada lagi orang kata kemodenan. Maknanya belajar hanya bawa buku, lepas tu habis. Begitu saja. Pada sekarang ni dah ada kemodenan. Ada buat secara LMS, buat dalam e-learning dan sebagainya. Kemudiannya perkembangan teknologi maklumat dan informasi, kita ada internet, komputer dan smartphone. Penggunaan media sosial yang berluasa, saya yakin semua ada Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter dan Telegram. Semua ada. Apa fungsinya? Untuk bersosial dan juga untuk mendapat informasi. Keempat, peradaban globalisasi membawa pengaruh yang besar dalam pelbagai aspek kehidupan merentasi bidang politik, ekonomi, sosio, budaya, termasuklah perkembangan bidang ilmu dan pemikiran. Akhir sekali, perkembangan peradaban global ini turut menjadi penyumbang kepada pembentukan peradaban majmuk di Malaysia. Okay. Jadi bukan sahaja sejarah yang lepas, tetapi yang terkini juga orang kata mempengaruhi peradaban majmuk. Bagaimana seorang itu menggunakan media sosial ataupun internet dengan baik, maka ia mempengaruhi minda dan juga jiwanya untuk jadi orang yang lebih baik dari semasa ke semasa. Tapi dalam masa yang sama, dalam satu sudut ada juga yang mengambilnya sebagai orang kata perkara yang negatif. Tidak dinafikanlah. Okey, pembentukan peradaban majmuk, gabungan dan pencampuran beberapa peradaban yang membentuk peradaban beridentitikan Malaysia. Jadi kalau ditanya dalam peperiksaan ataupun dalam ujian, dalam kuis, apakah yang dimaksudkan dengan peradaban majmuk? Maksudnya ialah gabungan dan percampuran beberapa peradaban yang membentuk peradaban beridentitikan Malaysia. Okey, saya rasa semua makruf lah di sini apa yang dimaksudkan dengan peradaban majmuk. Peradaban Melayu menjadi teras kepada peradaban majmuk di Malaysia. Okey, sekali lagi, kalau teras ataupun asas kepada peradaban majmuk di Malaysia ialah peradaban Melayu, itu asas dia.
setelah kemasukan para pedagang dari India, China, Timur Tengah telah membuka ruang interaksi dan jaringan peradaban yang lebih luas. Kemudiannya diikuti dengan penjajahan. Okey. Sehinggalah pada zaman ini orang kata kecanggihan yang orang kata menyebabkan kita boleh berinteraksi secara digital, secara maya. Baik. Peradaban acuan Malaysia, cuba tengok di sini ada berapa gabungan? 1 2 3 4 5 8 gabungan di sini. Yang pertama ialah peradaban Melayu merupakan teras. Kemudiannya kita ada peradaban India, kita ada peradaban Inggeris, peradaban Belanda, peradaban Portugis, peradaban global terkini, peradaban Timur Tengah dan juga peradaban Cina. Dan juga kita mengutip, kita mengambil semua peradaban tersebut supaya menjadi manfaat dalam masyarakat kita. Peradaban Belanda, apabila mereka jajah, mereka bukan jajah begitu saja. Kita mengambil sisi-sisi yang baik dan juga sisi yang tidak baik. Jadi kita ambil yang baiklah banyaknya dan juga yang negatif kita buang. Seperti peradaban Timur Tengah datang ke Malaysia, peradaban Timur Tengah, ia meninggalkan satu kesan yang sangat besar iaitu agama Islam. Okay, peradaban Cina apabila masuk, ia meninggalkan satu perkara yang penting iaitu konsep pembelajaran ataupun konsep kita berniaga. Banyak yang kita boleh bincangkan. Okey, seterusnya ialah transformasi sosial ke arah peradaban acuan Malaysia. Jadi bagaimana transform perubahan sosial daripada satu generasi, satu keadaan kepada keadaan yang seterusnya. Okey, tengok di hadapan. Pada tahun 1970-an, kemiskinan dan juga ketidaksamarataan. Siapa pernah hidup tahun 1970? Ada? Tak ada kan? Kamu semua lahir 1990 lebih, saya rasa. Ataupun 2000, tak ada. Jadi 1970-an ni kemiskinan dan juga ketidaksamarataan ini yang berlaku. Kalau tengok cerita Piramli, kamu tengoklah cerita Piramli. Bagaimana orang-orang zaman dahulu berniaga dalam keadaan yang susah, dalam keadaan yang kata tidak proper, kedai pun begitu sahaja, untung pun sangat sedikit. Jadi kemiskinan itu perkara yang biasa. Pada tahun 1980-an dan juga 90-an, barulah berlaku pembangunan dan juga industri yang besar-besar dan juga penghijrahan daripada luar kepada dalam. Kemudiannya pada 2000-an, pada tahun 2000, barulah wujudnya perbandaran dan juga kelas menengah. Maksudnya tidaklah kasta terlalu jauh yang atas dan juga yang bawah, tapi yang bawah tu dah naik atas. Yang atas pun dah turun bawah. Jadi dia ada kelas menengah yang menghubungkan antara yang bawah dan juga yang atas. Dan juga adalah bandar-bandar yang wujud ketika itu, tahun 2000. Di Malaysia lah khususnya. Pada tahun 2010-an barulah kita menuju ke arah negara yang maju daripada masyarakat majmuk, pelbagai etnik ke ketamadunan payung anak watan yang membina peradaban acuan Malaysia. Tahun 2010. Masa ni dah maju dah pelbagai perkara yang ada smartphone dan lain-lain. Okey, seterusnya ialah pembangunan migrasi dan teknologi. Kemajuan melahirkan perubahan sosial dari pertanian sara hidup ke komersial, industri, dari miskin ke kelas menengah, dari perdesaan ke kosmopolitan. Ini perubahan sosial. Nanti dah ditanya dalam orang kata dalam mana-mana kuis, apakah yang dimaksudkan dengan perubahan sosial? Maksudnya perubahan daripada pertanian kepada komersial, miskin kelas menengah, perdesaan kepada kosmopolitan. Daripada kampung kepada bandar lah. Yang kedua, transformasi sosial melahirkan kerencaman sosial, berpaksikan budaya moderniti dan kepelbagaian. Jadi, apabila kita dah berubah daripada satu keadaan kepada satu keadaan yang lain, ia bukan merubatkan kepada kehidupan semata-mata, tetapi melibatkan kepada kepelbagaian aspek yang lain. Contohnya yang pertama, perkongsian nilai sejagat. Kita berkongsi antara satu sama lain. Yang kedua, persamaan pendapat awam. Okey. Yang ketiga, batas etnik yang nipis. Okey. Maknanya kalau sebelum ni kita sangat bangsa itu sangat berbeza, kan? Sekarang ni kita dah boleh kita dah boleh insight antara satu sama lain masuk. Okey. Dan juga yang terakhir, tingkah laku horizontal bukan vertikal, hubungan sosial rentas etnik dan agama. Okay. Apakah impak kerencaman sosial norma sejagat? Apakah implikasi berlakunya kepelbagaian peradaban ini?
Jadi yang pertama ialah budaya politik yang baru, kita bersatu dan juga ada yang masuk antara satu sama lain, kebebasan bersuara, akses maklumat, demokrasi ke penglibatan, nilai politik, amanah, integriti, keadilan, accountability, transparansi, keterangkuman. Okey. Yang terakhir isu rasuah, salah guna kuasa, keterangkuman jentera, dasar awam, tadbir urus baik dan federalism. Jadi ini yang kita akan bincangkan. Apakah impak kepada kerencaman sosial yang berlaku di Malaysia khususnya ketika mana norma sejagat. Okey, seterusnya daripada impak yang akan kita bincangkan itu, akhirnya lahirlah konsep negara bangsa. Istilah negara bangsa merupakan gabungan dua dimensi utama, iaitu negara dan bangsa. Negara terbentuk dengan adanya tanah air, rakyat, kemerdekaan, kedaulatan, sempadan kerajaan dan undang-undang. Semua elemen ini melengkapi serta mengesahkan tentang sistem kuasa dan autoriti. Abdul Rahman Embong pada tahun 2001 menegaskan konsep negara bangsa di Eropah bermula apabila lahirnya kelompok bangsa yang menentang kuasa feudal dan proses pembentukan sistem yang baru dipanggil kapitalis. Kejayaan kapitalis membolehkan mereka berkuasa dan membentuk sebuah negara moden yang mempunyai sempadan atau wilayah dan bangsa tertentu. Jadi menurut Abdul Rahman, negara bangsa di Eropah bermula ada kelompok yang nakkan kepada pembaharuan, maka mereka menggelar diri mereka sebagai kapitalis. Okey. Dan juga jika dilihat pada bawah sekali, satu negara hanya mengandungi satu bangsa. Berikutan ini, Benedict Anderson melalui konsep Imagine Community menyatakan pertembungan tentang bentuk negara bangsa akan dimuktamadkan dengan kemerdekaan di mana pelbagai bangsa itu menjadi satu bangsa seperti Indonesia. Jadi Malaysia gitu jugalah. Bangsa apa? Bangsa Malaysia. Bukannya kamu bangsa orang kata setengah etnik dan juga setengah etnik yang lain. Bukanlah. Konsep negara bangsa juga boleh dilihat pada pandangan-pandangan moden dan Islam, Penrose, Godwindom, Walhek. Okay, boleh baca sendiri ni . Ini pun boleh baca sendiri pembentukan negara bangsa. Apabila Malaysia diisytiharkan merdeka pada 31 Ogos, apa yang lahir ialah sebuah negara dan bukannya sebuah bangsa. Ini peringkat permulaan . Ini peringkat permulaan. Mula-mula merdeka, yang lahir ialah negara, bukannya bangsa. Bangsa dia lahir kemudian. Dia lahir kemudian. Okey, pembentukan negara bangsa yang pertama, satu bangsa satu negara. Yang ni Ustaz rasa kamu sedia maklum, dah beritahu tadi. Satu bangsa satu negara, one state one nation. Yang kedua, bangsa tanpa negara. Ada juga ni bangsa tanpa negara. Terdapat beberapa bangsa tanpa negara. Pelik ni. Dan mereka menuntut bangsa mereka untuk bernegara dan mempunyai autonomi sendiri. Misalnya bangsa Melayu Patani di selatan Thailand. Mereka mempunyai identiti bangsa tersendiri tapi negara dimiliki oleh orang-orang Thai. Nombor 3, negara tanpa bangsa. Negara tanpa bangsa. Ini pelik ni. Senario ini berlaku bila wujudnya sebuah negara yang diperakui kedaulatannya tapi tidak jelas dari segi identiti bangsa yang dibina. Maknanya ada negara tapi tidak ada bangsa. Maknanya tidak bersatu padulah di sini. Okay, baik. Jelas di situ? Okay, jadi bentuk negara bangsa, setiap negara bangsa memiliki kumpulan etnik asal yang membina dinasti, empayar dan negara bangsa mereka. Okay. Konsep negara. Negara merujuk pada sebuah masyarakat yang mendiami kawasan tertentu dan adanya kerajaan yang memerintah. Okey, ini Ustaz semua tahu. Konsep negara adalah sebuah negara yang merdeka dan berdaulat, mentadbir urus ke atas satu wilayah yang diperakui oleh negara-negara lain. Jadi negara Malaysia diperakui tak oleh negara yang lain? Diperakui. Jadi kita ialah sebuah negara dan juga kita mempunyai bangsa kita. Okay, ini konsep negara ni Ustaz rasa kamu boleh baca sendirilah . Boleh baca sendiri. Okey, baik, kita masuk kepada seterusnya ialah konsep negara. Sebuah negara menurut undang-undang antarabangsa adalah mempunyai elemen-elemen berikut. Samalah dengan yang tadi . Adanya penduduk. Mestilah ada penduduk. Kalau tak ada penduduk, macam mana nak takbir? Kemudiannya ada wilayah sepadan. Kita ada sepadan kita kan.
Dan juga satu perkara yang kamu perlu ingat, apabila diwujudkan banyak wilayah, banyak sepadan, ini sebenarnya membawa kepada banyak perpecahan. Sekiranya kita satu wilayah yang sangat besar, bersatu padu, jadi kuat. Tetapi apabila dia pecah-pecah-pecahkan, akan jadi lemah. Okey. Kemudiannya ada wujudnya kerajaan dan juga adanya kedaulatan. Itu negara lah. Bangsa pula daripada dimensi sejarah. Istilah bangsa berasal daripada perkataan Latin yang bermaksud lahir. Ia merujuk kepada tempat asal lahirnya seorang individu yang bawa kepada pembentukan satu kumpulan manusia. Ini maksud bangsa lah ni. Penggunaan istilah bangsa ini cukup meluas dan membawa makna yang rencam, yang pelbagai. Biasanya istilah bangsa digunakan untuk menjelaskan tentang sebuah kumpulan etnik, bahasa dan kebudayaan komuniti. Okay, bangsa. Kita lah bangsa Malaysia, etnik yang ada, bahasa yang kita gunakan dan juga kebudayaan yang ada. Okey, bangsa. Konsep bangsa merujuk kepada sekumpulan manusia dalam satu ikatan ketatanegaraan. Ini penting istilah bangsa ni. Ditanya kepada kamu, apa yang maksudkan dengan bangsa? Bangsa merujuk kepada sekumpulan manusia dalam satu ikatan ketatanegaraan. Okey. Bangsa adalah satu kumpulan manusia yang diikat dalam satu unit kesedaran kolektif bersepadu berteraskan perkongsian etnik, budaya dan sejarah. Okey, ini dia ringkaskan. Okey, semua boleh tengok di hadapan. Satu kelompok manusia, kaum, kumpulan etnik berdasarkan ciri, satu komuniti politik dalam wilayah tertentu. Akhirnya daripada bangsa ini wujudlah kewarganegaraan. Kamu isi borang kan? Ada borang nak masuk universiti, apakah warga negara kamu? Ni kan? Sebelum ni tidak ada warga negara, hanya ada bangsa sahaja. Okay? Maksudnya kewarganegaraan ialah kerakyatan sesebuah negara. Kewarganegaraan membawa masuk kerakyatan rupa bangsa dan juga bangsa seseorang. Maksudnya ia ialah perkara yang diiktiraf. Maksudnya kamu duduk di sini dalam keadaan yang sah dan juga kamu berhak dilindungi hak-hak kamu. Kamu juga mendapat beberapa keistimewaan. Okey, boleh jelas kat situ? Okey, seterusnya ialah naratif negara bangsa Malaysia. Okey, habis kita dah bincang semua perkara tersebut, kita masuk kepada negara bangsa Malaysia. Sebuah negara etno berpasakkan anak watan dalam masyarakat kepelbagaian, diintegrasikan di pelantar perlembagaan dan tersulam ruang sivik dalam governance dan pembangunan dengan keadilan, keterangkuman dan demokrasi yang dalam memilih negara bangsa Malaysia. Jadi kita punya Federal Constitution, negara-negara Malaya, Malaysia integrasi. Hegemoni politik diperakui dan menerima anak watan dalam komuniti migran diberikan kerakyatan. Jadi walaupun daripada luar, masuk daripada luar, duduk dalam negara Malaysia, dalam Constitution dan nyatakan boleh jadi rakyat Malaysia sekiranya cukup beberapa syarat yang diletakkan. Okey. Dan juga tengok di hadapan semua pembinaan negara bangsa, asimilasi atau integrasi. Asimilasi ni ialah penghijrahan, integrasi ni ialah pencampuran. Cuba tengok di hadapan. Indigenous nation state. Jadi bagaimana daripada negara-negara luar yang dinamakan sebagai indigenous nation state. Okay, Laos, Filipina, Vietnam, Cambodia, Thailand, Myanmar, Indonesia. Okay. Kita juga indigenous nation state juga. Dan juga kita boleh tengok perbezaannya antara satu sama lain. Maksudnya kita ada post-colonial plural society based on integration. Kita lebih kepada integrasi, bukannya asimilasi. Jadi kalau kita lihat di atas, dia lebih kepada asimilasi, penghijrahan. Tapi kita lebih kepada orang kata apa, ada colonial plural society dan juga kita pelbagai etnik. Singapura, apa dia Singapura? Settler nation state. Indigenous are denied and rejected. Dia restricted. Dia ada dia pilih, ada dia tak pilih. Yalah sebab Singapura ni kan dia bukannya asal. Dia asalnya Malaysia tapi terpisah. Jadi dia boleh buat dia punya rules sendiri. Okay. Brunei berbeza indigenous nation state, total acknowledge and accept of indigeneity. Jadi dia menerima
yang kat luar dia tidaklah restricted, tapi dia orang kata ada kedaulatannya sendiri. Okey, kepelbagaian bangsa idaman. Apa yang dimaksudkan dengan bangsa idaman? Oh, kecil tulisan di depan ni. Tak apalah, Ustaz baca di Malaysia dia kata pembentukan negara terjadi dalam dua fasa, iaitu sebelum dan selepas merdeka. Antaranya adalah konsep Melayu Raja yang digagaskan oleh pergerakan kiri Melayu, konsep negara Islam yang diperkenalkan oleh kelompok Islam, dan konsep masyarakat majmuk yang dipimpin oleh orang Melayu. Okey. Jadi maksud kepelbagaian idea bangsa idaman ni ialah kita berusaha untuk menyatu padukan antara satu sama lain. Itulah maksudnya sebenarnya. Okey, seterusnya para pelajar yang dikasihi sekalian, hegemoni negara bangsa idaman. Maksudnya kita nak bangsa yang bersatu padu, kita nak bangsa negara, negara bangsa. Jadi apa yang berlaku ialah hegemoni. Hegemoni ialah penjajahan. Bagaimana kita nak menjajah negara itu supaya jadi negara bangsa yang diidamkan. Bagaimana kita nak tahu bangsa itu diidamkan? Apabila ia menjadi contoh, itu yang pertama. Yang kedua, ia penuh dengan nilai moral yang positif. Dan juga yang terakhir sekali, kita boleh tengok secara empirikal ramai orang daripada luar masuk untuk mempelajari dan juga untuk duduk bersama dengan kita. Jadi banyak kan di negara kita orang luar datang, orang Arab datang, kan? Orang daripada Eropah pun datang. Jadi ramai datang untuk orang kata melihat bagaimana orang kata negara bangsa kita di sini. Okey, cuba kita tengok pada tahun 1950 Malay hegemoni, kemudiannya Daulah Islamiah diintegrasikan negara Islam. Daulah Islamiah itu maksudnya negara Islam adanya Melaya Raya, adanya Malaysia, adanya Middle Malaysia, adanya bangsa Malaysia, dan juga akhirnya melahirkan kepada apa? Bangsa negara, bangsa idaman. Maksudnya bersatu padulah. Itu yang diidamkan oleh kita semua. Okey, etos bangsa iaitu ethnic, nationalism dan juga bangsa. Perkataan etos ini telah digunakan sejak zaman Greek lagi. Iaitu berasal daripada perkataan etika, sikap, kepribadian, watak, karakter, keyakinan atau atas sesuatu perkara. Jadi ditanya kepada kamu, apa maksud etos? Apa maksud etos bangsa? Tak pernah dengar etos. Exos pernah dengar? Exos karakter. Etos apa dia etos? Iaitu telah dimulakan pada zaman Greek lagi, iaitu yang membawa maksud etika. Yang kedua, sikap, kepribadian, watak, karakter serta keyakinan atas suatu perkara. Okey, baik Jadi etos ni lah maksudnya perkara-perkara yang melibatkan identiti kita. Itu etos bangsa. Boleh? Manakala etos nasional dalam konteks Melayu, Tun Dr. Mahathir pada tahun 1992 telah mengemukakan etos bangsa sebagaimana berikut. Building a nation out of diverse people with differing historical, ethnic, linguistic, religious, cultural and geographical backgrounds in something more than just fostering consensus on the basic character of a state or nation. Boleh tengoklah di depan ni Okey, etos simbolisme bangsa Malaysia. Walaupun konsep identiti nasional, kebangsaan dan etos bangsa dikaitkan dengan bangsa, mengukurnya adalah sulit dan hanya dapat dipantau bentuk dan intensitinya di negara ini. Betul lah. Kita nak ukur secara empirikal bagaimana orang kata etos yang ada, payah. Tapi kita boleh mengawal supaya tidak keluar daripada batasan. Maknanya kepribadian dalam peradaban Malaysia ni terkawal. Okay. Setiap bangsa memiliki warisan etno-simbolism dalam jangka persediaan panjang seperti bendera. Ada tak bendera kita? Ada. Bahasa ada? Bahasa ada. Melayu. Pakaian pun ada. Makanan pun ada. Muzik pun ada dan sebagainya. Itu simbolism bangsa Malaysia. Boleh faham ya? Nanti ditanya apakah etos simbolism? Itulah ciri-cirinya dan juga komponen-komponennya. Okey, sebelum kita berakhir ada beberapa slide lagi, iaitu geopolitik negara dan perubahan politik. Jadi apabila kita dah bentuk negara yang baru, maka kita masuk kepada geopolitik negara dan perubahan politik. Politik daripada satu bangsa berpecah
Asalnya satu tapi berpecah kepada beberapa puak. Macam dalam kelas kamu ada berapa orang? Contohnya 100 orang kan? Tapi Ustaz arahkan supaya pecahkan kepada kumpulan-kumpulan yang kecil secara arahan. Okay. Tapi kalau di negara Malaysia, geopolitiknya ialah berpecah tapi bukan dengan arahan tetapi dengan kehendak yang ada. Okey. Boleh tengoklah di sini bagaimana pelbagai perspektif tentang negara bangsa sebelum merdeka. Okey. Okey, seterusnya kesimpulan. Peradaban majmuk ialah gabungan atau campuran pelbagai bentuk peradaban yang menyerap masuk ke dalam peradaban Melayu. Manakala negara merupakan penduduk wilayah kerajaan dan kedaulatan. Bangsa pula satu kelompok manusia, satu ikatan ketatanegaraan dan juga komuniti politik. Negara bangsa iaitu majoriti rakyatnya memiliki kesedaran kesatuan identiti nasional. Kita ada kesedaran tak? Kita ada kesedaran kita. Perkongsian budaya, kita juga berkongsi budaya. Kamu ada makan nasi yang bukan Melayu pun ada makan nasi. Yang Melayu pun makan makanan yang lain seperti dimsum, roti canai, kari dan lain-lain. Kan? Perkongsian sejarah yang sama, ya, pernah dijajah. Okey. Dan bertindih dengan sempadan politik wilayah negaranya. Ini pun ada juga. Akhirnya negara bangsa idaman Malay-led plural society, maknanya kesatuan. Okey, orang kata menuju kepada kesatuan. Etos nasional, ciri-ciri unik masyarakat setempat yang mengikat kepada individu. Apa yang mengikat kepada kita? Apa etos nasional kita? Iaitu kita ada bendera. Kita ada satu, orang kata, lagu negaraku yang sama. Kita ada satu identiti yang sama. Kita dinamakan bangsa Malaysia yang serupa. Itu maksud dia lah. Itu maksud dia. Okey, itu beberapa kesimpulan dan juga rujukan. Jadi Ustaz harap semua boleh fahamlah untuk topik pada hari ini. Bagaimana yang apakah dinamakan sebagai peradaban majmuk di Malaysia. Okay. Jadi moga-moga apabila kamu ketahui apakah asas kepada pembinaan peradaban majmuk di Malaysia, kamu juga tahu bagaimana orang kata berlakunya negara bangsa yang memacu kepada orang kata keamanan dan juga kestabilan negara.